الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama. Usaha Abu Lahab binasa dan dia sendiri pun binasa bersama dengan dua tangan dia, dengan usaha sama dengan usaha dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan segala yang diusahanya tidak dapat menolongnya. Harta dia banyak mana, usaha dia banyak mana, keluarga dia banyak mana, tak boleh nak tolong dia walau sikit pun. Sayasla naran zata lahab. Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Usaha dia tak ada boleh tolong dia. Kaya dia, anak keluarga dia tak ada boleh tolong dia. Bahkan dia akan menderita bakaran api neraka yang bernyala-nyala, yang bersangatan panas. Ni ialah Abu Lahab. Terdengar dah, boleh jadi balas ni kerana dia lawan Nabi, menetai Nabi dan menyakiti Nabi dalam hidup dia. Hingga siapa dia tu tidak beriman dengan Nabi sedangkan dia adalah pak saudara dia, adik-beradik bagi ayah Nabi. Tapi mengikut riwayat, dia dua beradik dengan ayah Nabi. Ayah Nabi nama Abdullah, dia nama Abdul Uzza. Dua beradik lah dua tu. Tapi bukan Asyaki, bukan dua beradik si ibu sebapa. Bukan dia ni dua beradik sebapa saja, iaitu Abdul Muttalib. Adapun ibunya lain-lain. Dan Abu Lahab dengan Abdullah dua beradik tapi mak lain-lain. Ayatullah lah orang panggil, bukan dua beradik si ibu sebapa.
Tapi dia dah kayo kerana dia peniaga besar. Orang kata acik dia ialah peniaga besar. Dan siasi. Dia ni adalah ahli mengetok lah. Ahli politik dia. Dia jadi ketua di dalam masyarakat Quraisy dan masyarakat. Tapi usaha dia, kaya dia tu tak ada faedah sikit apa. Kerana dia lawan Nabi, dia menetai Nabi. Orang tu bila dia tak ada iman dengan Rasulullah, walau kaya setengah mana, walau dia buat kebaikan setengah mana, dia usaha setengah mana pun, tak dapat balasan daripada Allah. Lebih-lebih lagi dia ni menyakiti Rasulullah, maka dia sayasla naran, akan menderita bakaran api dalam neraka yang syadidil hararah, yang bersangat panas. Wa imra'atuhu, dan juga istrinya. Wa imra'atuhu, dan juga istrinya. Yang ini akan masuk neraka yang bersangat panas. Isteri dia nama gelar dia ni Ummu Jamil. Gena boleh isteri dia tu balah mana boleh kena masuk neraka bersama dengan Abu Lahab? Hammalatal hatab, ialah seorang perempuan yang memunguh kayu api. Tu mana asal dia ni? Hammalah, sangat-sangat memunguh. Al-hatab, akan kayu api. Dan asal hatab tu kayu api. Tu dalam tafsir dia ni, ialah kayu yang duk sekat Nabi SAW dan duk menyakiti Nabi SAW. Sehingga dia malam-malam akut kayu, akut duri, kita jalan Nabi SAW. Nabi nak pergi masjid, jalan Nabi nak keluar sana sini. Usaha dia, rajin dia ni. Nak menyakiti Nabi, cari duri-duri. Dia tak pun jalan. Bukan sekali dua tak lah. Begitu dia ni digelarkan Hammalatal Hatab. Bukan atas sekali kau gerai aja dah. Kau nak murih je dah lah. Soalnya kata walah tu lah. Rupa dengan kerja dia menyakiti Nabi ni malah tu. Dan ada juga setengah riwayat kata duduk buh duri kot pakaian Nabi, manakala kain duduk jemur ke apa, usaha apa. Gi buh duri, gi tahu duri, gi Nabi kita tu berasa susah, berasa sakit dengan perbuatan dia. Bini di gelar dia Hammalatal Hatab, atau sifat dia, hal dia ni, seorang perempuan yang memunguh kayu. Maka isteri dia pun yasla naran, saya yasla naran juga, akan masuk ke dalam neraka juga. Yang ni akan masuklah perempuan Abu Lahab ni ke dalam neraka. Abu Lahab sendiri dan isteri dia, kerana dia sentiasa menyakiti Nabi SAW. Dan aku kayu-kayu untuk menahankan jalan Nabi. Maka dia bersama-sama dengan tok lelaki dia, Abu Lahab, di dalam naran.
zata lahab. Ada. Dan ada juga setengah tengah tafsir kata bila dia masuk neraka, Tuhan sesa isteri dia dan Abu Lahab ni. Isteri dia tu duk kerja dalam neraka, ju ambil akuk kayu bakar. Nah, pingak api menyala-nyala bagi Abu Lahab. Kerana usaha dia atas dunia belah tu, bila dia masuk neraka, pergi kerja tu juga. Nah, iaitu ambil kayu gitu, bakar gitu, menyala api di dalam neraka. Ni isteri dia. Isteri dia ni adalah seorang perempuan daripada Sadati Quraisyin, daripada orang mulia-mulia daripada puak Quraisy juga. Nama dia, gelar dia ni Ummu Jamil bintu Harbin, anak bagi ayah dia nama Harbin bin Umayyah. Dia adalah saudara bagi Abu Sufyan bin Harbin. Dan Abu Sufyan ni seorang Islam. Nah, Abu Sufyan ni dia masuk Islam. Dia ni adik-beradik dengan Abu Sufyan tu. Anak Abu Sufyan tu Muawiyah bin Abi Sufyan. Adalah isteri Abu Lahab ni sebagai penolong bagi tok laki dia Abu Lahab di atas kukufur. Tolong kau tu. Dan kan kita nak tolong ni, nak tolong alal birri wat taqwa. Kalau kita nak tolong orang, kena tolong kau gelang baik dan takwa kepada Allah. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan dok tolong di atas dosa dan persetujuan. Tapi Ummu Jamil ni tolong untuk laki dia di atas menyakiti Nabi SAW. Kosinya dia mau dua orang. Laki bini dua orang ni kunyit dengan kaput dah. Apa orang kata? Taksi dia. Taksi apa? Nak menikah tu, kena wisah angin, kena setuju molek. Maka Abu Lahab ni setuju molek dua laki bini. Bukan Abu Dapur kat Telaga Buah Lemah. Nah, dia kosi sungguh dua orang. Tapi kosi di atas kekufuran kepada Nabi SAW, kepada Allah SWT, dan lawa ajaran Allah SWT. Dan kerah perut dua orang ni. Inat, kerah. Nah, tak iman kepada Nabi SAW. Maka kerana inilah adalah dia pada hari kiamat sebagai penolong juga kepada tok laki dia untuk mengazabkan di dalam neraka jahanam. Bini kalau bini itu dah tolong tok laki buat maksiat, maka seolah-olah dia tolong nak bakar tok laki dia, nak masuk tok laki dia di dalam neraka. Kalau tok laki itu duk bantu bini, bini duk tak semaya, bini duk kerja maksiat, tapi bini tok laki duk sokong. Seolah kata dia duk sokong nak bakar bini dia ke dalam neraka. Tapi ni kita kena jaga molek keluarga kita, laki bini kita tu. Kalau kau gelang tak molek, jangan duk beri bantuan, jangan duk tolong, jangan duk sokong. Nah, nanti satu hari seolah kata duk sokong laki ataupun isteri itu masuk dalam azab Allah SWT. Serupa dengan Abu Lahab, dengan Ummu Jamil. Ini jaga. Kerana jadi benda maksiat dalam keluarga tu, kerana setuju dua orang ni.
Dan begitu juga jadi taat kepada Allah Ta'ala dalam keluarga kerana dua laki bini ni setuju ke Allah taat. Dan anak beranak pun jadi molek bi dia laki bini itu. Nah, duk usaha kau jalan molek. Dan sebaliknya kalau laki bini itu duk kerja, duk usaha, duk bantu kepada jalan maksiat, maka dah mau dua orang ni pun duk dalam maksiat sepanjang hidup. Sampai mati dalam itu, na'udzubillah. Dan begitu juga keluarga dia. Anak beranak, anak cucu dia apa, keluarga tu, jadi tu semaya, buat maksiat, duk dalam, dalam deraka kepada Allah. Na'udzubillah. Abu Lahab ni, dengan Ummu Jami dia tu, balas ni lah. Maka, kerana ni lah dia kata, pada hari kiamat, isteri itu sebagai penolong di atas azab tok laki, dan tok laki itu sebagai penolong di atas mengazabkan isteri. Kalau tak dunia duk tolong muku pada jalan yang tak diredha Allah. Begitu juga kalau tok laki tolong isteri taat kepada Allah, salah kata tolong nak heret isteri dia masuk syurga. Itu di akhirat tu Tuhan tipung tok laki, isteri, anak beranak di dalam syurga. Kalau wasa anak beranak tu turut taat pada Allah SWT. Nah, tapi sebaliknya, kalau tok laki tak ada ajak isteri, isteri tak ada ajak tok laki pada taat Allah Ta'ala, akan becek di akhirat sana. Dan orang-orang beriman, nah, wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang beriman dan anak cucu dia, zuriat dia turut iman bersama, Allah Ta'ala akan hipung di dalam syurga. Lepas tu kalau ada lebih kurang amal ibadat, ya ada lah. Nah, dalam keluarga kita, kadang-kadang pak tu buat amal banyak lebih pada isteri. Nah, mak tu buat amal banyak lebih pada anak. Tuhan akan kurnia tambah amal hak kurang, menjadi banyak boleh duduk bersama. Dan Tuhan tak berkurang amal orang banyak, supaya nak turun mai duduk bersama dengan orang amal sikit. Ama alatna min amalihim min syai'. Tuhan tak berkurang sama sekali. Bahkan Allah Ta'ala akan kurnia amal hak sikit ni tambah supaya boleh duduk bersama. Lepas kita, setara mana suka, manakala mati esok boleh duduk ramai-ramai dengan anak beranak di dalam syurga. Boleh duduk jumpa nanah hari, boleh duduk ziarah nanah hari. Kerana pak mak beriman kepada Allah dan anak cucu ikut bersama iman kepada Allah. Sebaliknya kalau bahasa pak mak iman kepada Allah, ibu dan bapa beriman kepada Allah, tapi anak tu tak beriman, anak tu tak semaya, tak apa, maka tak akan boleh duduk bersama di dalam syurga. Duduk suku-suku, lepas tu susah setengah mana kalau kita tak jumpa dah. Duka cita setengah mana kalau mak pak tak jumpa dengan anak, anak tak jumpa dengan ibu dan bapa. Benefisah lah, heretlah anak cucu kita iman bersama dengan kita dan keluarga kita tu hidup dalam taat kepada Allah Ta'ala. Kerana contohnya supaya Abu Lahab dengan Ummu Jami dia ni, Ummu Jami dia penolong untuk menyesal Abu Lahab dia. Kerana di atas dunia, dia duk tolong lelaki, duk tolong suami dia tu. Gapo menyakiti Nabi SAW. Na'udzubillah min zalik. Dan kita minta jauhlah daripada sifat-sifat macam. Tuana wa imratuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang yang memunggah, menanggung, dia bersangat menanggung kayu-kayu api untuk menyakuti Nabi SAW. Kalau itu isteri Abu Lahab ni, dia
gapo di antara orang mulia-mulia juga, tapi dia menyakiti Rasulullah sampai tangguh. Satu hari dia bawa batu cari Nabi. Lepas pada turun ayat ni, Nabi duk baca lah, duk royak lah, kata Abu Lahab ni. Dan bini dia jadi balas ni, dia duk cari Nabi dalam masjid. Bawa batu tajam. Dah bawa batu tajam, hok berduri tajam, nak payah Nabi. Dah. Sekarang kan Nabi duk nyata sekali dengan Abu Bakar dalam masjid tepi Kaabah. Tapi mana kalau dia pergi cari, dia tak nampak Nabi. Dia duk cari Nabi. Dia tanya Abu Bakar, mana Muhammad? Nah, mana Muhammad? Dah. Dia panggil pada Muhammad. Dia tak panggil Muhammad, dia panggil nama lain. Nah, kerana dia bencinya kepada Nabi SAW. Tapi dia bila dia cari Nabi dalam masjid, sedangkan Nabi duduk bersama dengan Abu Bakar, tak nampak Nabi. Dia tanya Abu Bakar, mana Muhammad, mana? Kalau jawab, dia nak tanya dengan batu. Bahawa dia tu baik. Nah, Abu Bakar tanya Nabi kita, ada royak pada Nabi kita, maka Nabi kata Allah Ta'ala membutulkan mata dia, tak nampak Nabi Muhammad pada masa itu. Ini sifat isteri Abu Lahab yang saya selana orang zat lahab juga. Fi jidiha hablum min masad. Di lehernya, fi jidiha, pada lehernya, jid tu tekak orang molek. Nah, jid ni dari ada juga setengah. Nah, Manu kata tekak orang molek. Jid. Tekak orang jangan. Munasabah lah. Nah, Ummu Jami tu jangan, maka panggil tekak dia tu jid. Di tekak dia hablun min masad. Tali dari tali-tali yang dipital. Manakala dia duduk dan neraka sana, na'udzubillah minan nar. Allahumma inna na'udzubika min syaqatika wan nar. Dibelenggukan tekak dia tu dengan tali yang dipital. Tali sana daripada neraka. Kerana satu perangai Abu Lahab juga, dia khairak duit. Khairak tali tekak dia. Tali emas dia, tu. Sokongan kepada orang yang menetai Nabi SAW. Dah dunia ni, dia ada, dia orang kaya, tak ada? Orang kaya di tali di tekak dia tu ada emas, ada tali tekak. Molek-molek, mahal-mahal, dia jauh. Apa? Khairak. Khairak kita panggil dia. Mengeluarkan tali tekak sana supaya bantu kepada orang menyakiti Nabi SAW. Maka di akhirat sana Allah Ta'ala balas munasabah dengan perbuatan dia, iaitu dibelenggukan tekak dia daripada tali yang dipita, tali neraka yang dipita. Tu mana pada tekak dia tali yang kukuh, yang kemah, heret kepada neraka. Heret kepada neraka. Dia ni hammalatul hatab, akuk kayu duri-duri itu menyakiti Nabi SAW. Dan setengah kata hammalatul hatab ni iaitu berjalan usaha dalam kampung Mekah tu untuk pelaga orang benci pada Nabi Muhammad SAW. Jom turun tangga, naik tangga, fikir suruh benci pada Nabi Muhammad SAW.
Adalah berkata Ibnu Abbas dan Ad-Dhahhak, adalah Ummu Jami isteri bagi Abu Lahab ni letak duri pada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masad hablum min masad, tali yang dipita, berkata Sa'id bin Al-Musayyib, adalah bagi dia kiladah fakhirah. Loket maha, tali tekak yang maha, maka menafkahlah dia pada wak persetuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil wak upah orang, wak belanja, bakak makan, bakak gapo, kalau siapa saja yang boleh menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata jauh cabut tali tekak ditekak, jual, salah kalian. Jual ataupun ambil harga dia, belanja. Upah orang. We makan ke orang, hadiah ke orang, kalau siapa saja yang boleh menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala balas dia, menyiksa Allah Ta'ala pada dia, jadi tali tekak tadi hablan minan nar, jadi tali daripada api neraka, maka tali sani belenggu pada tekak dia. Ini balasnya Allah Ta'ala kepada Abu Lahab dan juga isteri dia. Na'udzubillah min dzalik. Dan kata setengah, al-masa' tu ialah kiladatu minan nar. Tali yang dipita daripada api neraka yang dijadi oleh Ta'ala untuk menyiksa orang yang deraka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan tali sani Allah Ta'ala senyuh dia, heret dia. Katanya diakak dia dengan siapa kebiran aku letah. Dengan tali sani. Orang mai siapa biran aku letah. Kemudian dilotakan dia dengan siapa. Patak dengan aku. Lepas turun. Orang naik, lepas turun. Dengan siapa patak dengan aku. Na'udzubillah. Dan beginilah santiasa keadaan bini Abu Lahab di dalam neraka. Dan keadaan Abu Lahab dalam neraka balah ni. Pagi petang siang malam duk kena seksa balah. Aning apa? Isteri dia, dan sifat isteri dia yang hammalatul hatab fi jidiha hablun min masad. Itu dia dah. Kemudian dalam surah ni, Allah Ta'ala cerita penuh-penuh sirah ataupun kelakuan orang yang menetai Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu nama dia, digelar dia Abu Lahab. Gelar Abu Lahab. Dan isteri dia. Ummu Jami, isteri Abu Lahab. Abu Lahab tu pak saudara Nabi. Abu Lahab tu pak saudara Nabi, iaitu dua beradik dengan ayah Nabi. Tapi sebapak. Bukan si ibu sebapak. Duk berlaku ni ialah di Mekah Al-Mukarramah. Mekah lah ni lah. Kau belum orang Mekah tu masuk Islam habis tu. Malah ni lah keadaan. Dan Ummu Jami ni lahir di Mekah. Duk di Mekah, tak ada pergi ke mana duk. Tak ada hijrah, tak ada apa. Duk di Mekah, duk musing dalam Mekah telah duk lawan Nabi. Ada lelaki dia Abu Lahab. Nama Abu Lahab ni adalah Abdul Uzza. Uzza tu berhala. Abdul Uzza. Uzza tu berhala. Dia ni dua beradik dengan Abdullah, dua beradik dengan Hamzah, Sayyidina Hamzah. Kerana anak bagi Abdul Muttalib belakang. Dan anak dia dengan Abu Lahab ni ada nama Utbah, Utaibah. Banyak orang lah. Khalidah, Izzah.
Durrah. Nah, ni kawan anak dia. Maka anak puak dia, anak Abu Lahab dengan Ummu Jamil ni semua Islam pula, masuk Islam. Mulai ke Utaibah orang ke dirima tu. Utaibah tu tak ada Islam. Nah, kerana dia lawan Nabi, siapa meludah dapat Nabi, ludah Nabi. Lepas tu akhirnya mati makan dirima dalam masa musafir dia pergi ke Syam untuk meniaga. Dan musafir pergi di Syam, apa tengah jalan, berti apa dalam musafir dia lah. Lepas tu dia berasa dah kerana dia masuk, dia ludah dapat Nabi, ni Nabi doa dah dengan kata Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika, ya Allah, nah mau binasalah di atasnya dengan anjing daripada anjing kau. Maka dalam musafir itu siapa tengah jalan berhenti lah, kita tahu berhenti satu tempat orang berhenti dalam musafir dia ke negeri Syam. Maka tempat tu dia ada tengah padang pasir tu dah. Dah. Ada rima, ada apa lah. Lepas tu, kok dia jaga dah. So, Utaibah ni tidur tengah. Kok dia tidur sekeliling. Ambil barang, dah suka barang-barang musafir tu suka upah ke apa, keliling lah. Bawa siapa tengah malam, mari sungguh rima. Nah, mari rima, tidur sore-sore, salah kata itu. Tidur sore-sore, yang siapa pergi jumpa Utaibah di tengah. Maka matilah dia dengan makan dirima. Ummu Jamil ni dan saudara dia Abu Sufyan bin Harbin adalah seorang sahabat yang mulia. Nah, seorang sahabat. Kerja Ummu Jamil ni ialah tukar syair. Dan mihnah dia, acik dia ni tukar syair. Anak semua dia dengan Abu Lahab ni masuk Islam bakal. Lepas pada Fatah Mekah tu, dia kata semua masuk Islam. Tapi ada setengah tu dia hijrah pergi pada Madinah. Ini sifat Ummu Jamil yang wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dia murih sangat pada Nabi manakala turunnya surah Tabbat Yada Abi Lahab. Dan Utbah dengan Utaibah ni biasa jadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah dengan dua orang anak Nabi. Seorang tu nikah dengan kakak, seorang ni nikah dengan adik. Iaitu anak Nabi ada Ummi Kulsum, Raqiyah, ada tak? Dalam bilik anaknya Nabi, berapa? 7 orang. Tak ada? 3 laki-laki, 4 perempuan. Di antara 4 perempuan tu, nama Ummi Kulsum dan nama Ruqiyah. Dan nama Ummi Kulsum dan ada nama Ruqiyah. Seorang menikah dengan Utbah dan seorang menikah dengan Utaibah. Tapi katanya menikah belum biasa, belum Nabi jadi Nabi. Belum pada umur Nabi 40 tahun. Lepas tu bol Tuhan bangkit Nabi jadi Rasulullah. Oh ni jadi masalah dengan Abu Lahab. Maka berkahwinlah kedua-duanya 2 orang anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ummi Kulsum dengan Ruqiyah. Akhirnya bercerailah, akhirnya bila duk jadi duk mengikuti Nabi dia bercerai. Dan Ruqiyah dengan Ummi Kulsum ni berkahwin pula dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Lepas pada tu Allah Taala ganti dengan seorang sahabat. Iaitulah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ni dia berkahwin dengan anak Nabi.
Kahwin dengan hak kakak katanya dah, ataupun beradik tu, lepas tu mati, wafat. Nikah lah dah dengan seorang anak Nabi. Lepas tu nak Sayyidina Uthman digelarkan Zannurain. Yang mempunyai dua cahaya mata. Iaitulah Ummi Kulsum dengan Ruqayyah. Dan Ummi Kulsum dengan Ruqayyah ni besok jadi menantu Ummu Jamil. Ada. Dan gambar Ummu Jamil, isteri Abu Lahab ni, dia ni lah hak kata kepada Nabi semasa wahyu lama. Kita dengar apa Alam Nasrah ke apa, Kawadduha dah. Ngaji dulu. Bila ayat lama turun, buat kafir Quraisy bakal kata ke Nabi. Kata kena. Kata, oh Tuhan benci dah pada engkau. Tuhan tak kenal dah pada engkau. Tengok ni ayat tak ada turun. Maka palokonya ialah Ummu Jamil. Ini sifat Ummu Jamil. Nah, dia kata, hei Muhammad. Ada. Tidak aku lihat akan syaitan engkau, mereka sudah tinggalkan di kau. Bila lama tu wahyu, ya wahyu tu mula tu Iqra. Lepas ada Iqra. Nah, surah Mudassir, Muzammil ke apa tu, sungai tu. Buat sungai tu, kok dia ambil masuk ke kata kepada Nabi. Kata kena, dia panggil itu syaitan. Kalau tu wahyu tu dia kata syaitan. Maka siapa juga buat tu baik perkataan ni? Ummu Jamil. Muhammad, sesungguhnya syaitan engkau. Maksud syaitan tu ialah Tuhan yang turun wahyu. Sudah tinggal engkau, sudah benci kepada engkau. Maka Ummu Jamil. Lalu turun ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka turunlah surah Wadduha. Ini apa? Sebab dia Allah Ta'ala tepat dia di dalam yasla naran zata lahab. Tu dia dah. Dan dia sanggup mengeluarkan belanja buat duit supaya nak melawan Nabi SAW. Inilah Allah Ta'ala belenggu dia di dalam neraka. Tu dia dah. Dan besok bawa batu dia nak kata Nabi dan nak pukul Nabi masa Nabi duduk dalam masjid bersama dengan Abu Bakar. Tapi Allah Ta'ala buta mata dia tak nampak. Dia kata kalau jumpa dengan Muhammad, dia nak pukul Nabi Muhammad dengan batu. Dia panggil pada Nabi Muhammad Muzamman. Nah, dia tak panggil Muhammad dah. Nah, mana dia panggil dengan suara yang dicela dengan sifat yang tak mula. Allah gitu lalu. Dan Ummu Jamil ni dia tekis kepada anak dia. Nah, Utbah dengan Utaibah suruh bercerai dengan anak Nabi SAW. Dia tekis suruh cerai. Kalau mung tak cerai, dia kata Ra'si. Nah, bira'si kuma haramun illam tutalliqa bintai Muhammadin. Dia kata kepalaku dengan kepala kamu haram. Sekiranya kalau mung tak bercerai dengan anak Nabi Muhammad SAW. Mana tak baik sampai bila dia tak tepuh tak baiklah dengan anak dia. Kalau tak bercerai. Ni dia paksa kepada Utbah dengan Utaibah tu suruh bercerai dengan anak Nabi. Lalu tu demo dua orang ni pun bercerai lah. Diriwayatkan berkata apa? Utbah seorang daripada anak isteri dia, aku nak pergi jumpa Nabi SAW dan aku nak menyakiti Nabi. Maka dia pergilah pada Nabi. Gini bila? Sebelum keluarnya kepada Syam. Utaibah tadilah sebelum pada dia keluar musafir kepada negeri Syam.
Lalu tu dia pergi rumah Nabi, katok pintu Nabi. Nabi tu baik ludah terhadap Nabi SAW. Dan dia hatta anak Nabi, isteri dia kepada Nabi, serta dia tolak situ. Hatta anak Nabi kelak, lepas tu dia cerah situ. Ini menyakiti dia. Lalu tu baik. Nah, bila dia ludah pada hadapan Nabi SAW, ludah di hadapan Nabi, serta dia hatta anak Nabi dan tolak hadapan Nabi. Di sinilah Nabi SAW berasa duka cita lah di atas menyakiti oleh Ummu Jami dan keluarga Ummu Jami dan Abu Lahab. Dan Nabi kita berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika. Kemudian dia pun kelik lah. Dan lepas pada dia bercerai tadi, dia kelik pergi kepada Abu Lahab, dia beritahu lah kepada Abu Lahab, kata dia sudah bercerai dah dengan anak Nabi SAW. Lepas dah tu, safirlah buat dia kepada negeri Syam. Maka dalam safir ni lah, dimakai lima. Utaibah ni makai lima. Dalam safir dia nak pergi kepada negeri Syam, maka matilah Utaibah di situ. Ini isteri dia, saya sulana orang zatal hab. Fi jidiha hablum min masad. Tuhan Ummu Jami isteri dia. Dan lepas tu Abu Lahab ni akhirnya dia tak Islam lah. Tak ada Islam. Pak saudara dia, Islam. Pak saudara Nabi pun banyak, Abbas, Hamzah, apa tu. Pak masyhur nama dia. Dia ni, umur dia, Abu Lahab ni 75 tahun ataupun 74 tahun. Boleh dia tak Islam kerana dia sama dengan kaya dia. Dan timur dia ni, kerana dia lawan Nabi. Nama dia ni masyhur, tahu. Kerana dia sanggup nak lawan Nabi. Salah katanya orang akik dia jadi lebih, lepas tu dia berbangga sama dengan kelebihan dia tu, dia tak beriman dengan Nabi SAW. Dan dia tu mati di dalam dalam agama tak beriman pada Nabi lah. Wasaniyah, orang kata semua berhala dah. Agama semua berhala dia. Itu dia. Mak dia nama Lubna. Dah. Mak Abu Lahab ni nama Lubna bintu Hajar. Saudara dia, saudara Nabi saja. Ti Abbas dah, Sufiyah, Abu Talib, seorang lagi dah. Abu Talib ni masyhur juga. Saudara Nabi, tapi hak tu tolong Nabi. Tak menetai Nabi, tapi tak iman. Ni dia beradik dia, Abu Lahab, Abu Talib, Haris, Zaid, Arwah bin Abdul Muttalib, Atikah bin Abdul Muttalib. Ni buat dia beradik dia. Buat ni banyak ke Islam. Ada banyak ke Islam. Kerja Abu Lahab ni ialah peniaga besar. Dan siasi ni dia jadi ketua Mekah. Orang kata kalau kita lah ni kerja cara meretah dalam Mekah tu, dia lah. Masuk dia juga. Masyhur dia kerana dia orang kenal juga belakang ke dia ni kerana dia ni pak saudara Nabi SAW. Ada hubungan dengan Nabi. Mati dia Abu Lahab lepas pada perang Badar dengan 7 hari. Lepas pada perang Badar 7 hari, dia dengar khabar kata puak Quraisy kalah dalam peperangan Badar, dia sakit. Sakitnya mari. Satu penyakit tipu di atas dia. Tengok siapa dia mati. Maka penyakit Allah Ta'ala tipu di atas dia ni, jenis-jenis penyakit ta'un, pasal berjakit. Orang takut nak masuk dekat. Supaya dengan apa ni dia, penyakit orang betul saya masuk dekat. Tuhan tipu pada dia. Lepas pada dia mati 3 hari, tak ada siapa boleh masuk dekat.
Tak tani hingga siapa bau busuk. Nah, umur dia 74 atau 75. Pak akhir sekali Puak Arab Quraisy tu upah hamba dia suruh heret Abu Lahab ni. Nah, ambil kayu panjang ikat Abu Lahab heret kita di luar Mekah. Nah, kita luar Mekah. Tak. Kamu rahau dalam lubang, kali lubang tahu dia tu. Lepas tu ambil batu tindih. Dia ambil batu tindih dia dalam kubur dia. Lepas tu kubur dia tu tak tahu hamba abid ni lah. Pergi apa, pergi tanah dia. Nak masuk dekat, tak berani kerana penyakit dia ni setengah daripada penyakit yang berjangkit. Dan ni apa, Abu Lahab yang sentiasa menyakiti Nabi SAW. Ya. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hiduplah kita semua dalam iman dan mati dalam iman. Dan kita ambillah pengajaran daripada Al-Quran supaya dapat beramal dan jadi Quran ni imaman ikut kita dan menjadi cahaya bagi dada kita, bagi hati kita. Kita dengar hak molek, berdoalah semoga Allah Ta'ala kurnia hidayah pada kita boleh turut hak molek. Dan dengar hak tak molek, berdoalah kepada Tuhan supaya Allah Ta'ala jauh sifat-sifat tak molek yang diajarkan, yang diceritakan oleh Al-Quran pada kita. Nah, jangan kita dengar saja-saja. Tak dengar langsung tu, terus benar dah. Tak ada dengar langsung, tak tepuh dengan Al-Quran. Baca pun tak, dengar pun tak. Lepas tu, apa kalau ada kata tu, kita tak ada peduli langsung. Tu nak. Kita kena cari. Kena usaha boleh dengar Quran, boleh faham Al-Quran. Lepas tu minta Allah Ta'ala hidayah supaya kita boleh turut Al-Quran. Quran inilah kepala modal agama kita. Nah, Quran inilah bumi ajaran daripada Allah Ta'ala kepada kita. Kalau kita tak peduli, tak masuk dekat dengan Al-Quran, terus faham Al-Quran, maka satu benda yang berduka cita lah buat kita semua. Ya Allah, ya Tuhan, jadilah kita semua daripada Ahlul Quran. Jadilah hati kita percaya dengan Al-Quran. Dan jadilah Quran sebagai imam bagi kita, ikutan kita. Nah, dari hari ini hingga seterus sampai mati. Nah, wa amithna muslimin, dan matilah kita dalam Islam, dalam taat iman kepada Allah Ta'ala. Wa alhiqna bis salihin, dan hipunglah kita bersama-sama dengan orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad.